Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dalam Buletin UKAS edisi 8 malam 12 Mac 2020. Buletin 8 malam dimulakan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan berhubung tiada keperluan untuk menghentikan solat Jumaat susulan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri dalam kenyataan media pada Khamis berkata, situasi semasa penularan virus COVID-19 masih terkawal di negara ini dan tiada keperluan untuk menghentikan solat Jumaat. Dalam kenyataan sama, beliau memberitahu solat yang diwajibkan kepada lelaki Muslim itu hendaklah diteruskan dengan beberapa perubahan dilakukan, antaranya memendekkan khutbah Jumaat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada Rabu dan menegaskan penularan dan keadaan wabak yang sangat membimbangkan. Berita seterusnya mengenai sasaran menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, dalam merealisasikan impian itu, cara tadbir urus umat Islam juga hendaklah lebih tersusun. Di Sarawak ini kita telah melantik beberapa pakar di dalam lembaga yang mengeluarkan fatwa supaya mereka dapat memberikan panduan kepada kita. Sebab itu kalau ada perkara yang kita rujuk kepada lembaga fatwa yang dipengerusikan oleh mufti adalah institusi dalam pentadbiran orang Islam, kita ikutlah fatwa yang dikeluarkan. Dengan itu perpaduan kita kukuh di kalangan umat Islam dan seluruhnya kita dapat menyumbang kepada keharmonian negeri kita Sarawak, dan insya-Allah Sarawak akan menjadi negeri termaju di Malaysia pada tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama dalam Majlis Perasmian Seminar Fatwa Peringkat Negeri Sarawak di Dewan Kompleks Islam Kuching pada Khamis. Datuk Patinggi Abang Johari menambah, seiring dengan pembangunan semasa, peranan mufti dalam mengeluarkan fatwa amat penting sebagai panduan kepada masyarakat umat Islam di Sarawak bagi merealisasi hasrat kerajaan Sarawak ke arah status negeri maju. Bermakna kalau kita nak menjadikan ummah gemilang, maka cara kita menguruskan diri kita hendaklah betul dan berpandu kepada ajaran Islam. Dan di samping itulah mungkin ada perkara-perkara yang kita Sarawak menyebut was-was. Kalau kita was-was, agaklah bakal rujuk kita supaya mereka dapat memberikan panduan kepada kita. Sementara itu, ketika ditemui media selepas majlis berkenaan, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu Kerajaan Sarawak akan menyokong pindaan perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan dalam usaha untuk mengembalikan kedudukan Sarawak sebagai rakan sekutu dengan semenanjung seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA63. Sebenarnya kita telah berbincang dengan pindaan 1/2. Kalau ia dibawa Parlimen, memang kita akan menyokong. Kita juga telah membuat cadangan supaya 160/2 pindah dari sudut tafsiran definition of agreement. Satu disebut Malaysia Federation Malaya Agreement. Jadi kita cadangkan betul kepada selepas Malaysia. Ketua Menteri juga menjelaskan jika pindaan Fasal 160/2 diluluskan, ia bermaksud Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan dikuatkuasakan secara automatik mengikut Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, kata beliau, segala perbincangan dengan kerajaan terdahulu akan diterus dengan kerajaan yang ada sekarang. Beralih ke laporan tentang kajian dan penstrukturan semula sistem perundangan Mahkamah Bumi Putra bagi memastikannya lebih relevan pada masa ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ungkap Embas berkata, ianya penting untuk memartabatkan mahkamah itu seiring dengan tanggungjawab menegakkan keadilan undang-undang dan adat Bumi Putra Sarawak. The study on the restructuring and elevation of the native court in Sarawak is
primarily aimed at enhancing the relevance and the status of native court in the administration of justice pertaining to the native law, adat of the native population in Sarawak. The Sarawak government have appointed Office of the Chief Registrar, Native Court of Sarawak to administer and coordinate the study, as well as to serve as the Secretary for the Steering and Technical Committee. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan juruperunding di antara kerajaan negeri dengan The Effectors Sdn Bhd di Kuching pada Khamis. Turut hadir dalam majlis itu Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amal Jaul Saming. Dato' Amal Ugah menambah, program untuk mengkaji dan menyemak semula perundangan tersebut adalah hasil saranan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari tun Dato' Abang Haji Openg sebelum ini. I wish to record our appreciation to Yang Berhormat Ketua Menteri Dato' Patinggi for his proposal, for his support that the native court should be reviewed to enable it to meet the challenge of the present development. So the idea of looking into the native court is the idea put out by Yang Berhormat Ketua Menteri kita. Saya ucap terima kasih kepada bukan hanya beliau mencadangkan kajian ini, tapi juga memberi sokongan yang cukup mantap untuk membolehkan kita untuk terus menjalankan program ini. Indeed, this is a milestone as it paved the way for new beginning of the native court. Sambil menambah, beliau memberitahu kajian itu dijalankan dalam tempoh 9 bulan dan diharap lengkap sepenuhnya menjelang Oktober ini untuk dihantar kepada Kerajaan Sarawak. Terdahulu dalam majlis sama, Dato' Amal Jaul memberitahu peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK penting dalam menjayakan program menyemak dan penstrukturan semula perundangan Mahkamah Bumiputera negeri ini. Jelas beliau, mereka merupakan barisan yang bertanggungjawab mentadbir undang-undang berkaitan Bumiputera di peringkat bawah. As far as current Native Court is concerned, these community leaders and benefit chiefs are officials of the Native Court, particularly the lower courts, which deals with the breaches of the adat, marriages under customary law and customs. They are in fact very important stakeholders, and the consultants are engaging with them, with as many of them as possible, for their feedback, inputs, and suggestions on their future role in the restructured Native Court system. Tambahnya, untuk tujuan itu, lebih 80 orang ketua kaum dan ketua masyarakat telah dijemput menghadiri taklimat dan bengkel berkenaan Study on Restructuring and Elevation of Native Courts of Sarawak sebelum diteruskan ke bahagian lain. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.